Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan belajar fiqh pada pelajaran yang kelima, yaitu berkenaan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Boleh lihat di muka surat 28. Pertama, orang fakir. Artinya ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pendapatan yang dapat menampung keperluan. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi hanya dapat menampung separuh daripada keperluan. Jadi orang fakir ni adalah orang miskin, tapi orang miskin tidak semestinya dia fakir. Sebab fakir ni dia tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pendapatan. Yang ketiga, amil. Amil artinya ialah orang yang dilantik mengurus pungutan dan pembahagian zakat, seperti imam-imam yang kita bayar zakat. Macam ibu bapa kita bayar zakat di masjid biasanya dengan amil. Mu'allaf iaitu orang yang baru saja memeluk agama Islam. Yang kelima, hamba yang ingin dimerdekakan dan sekarang tidak lagi lah hamba. Cuma hamba ni ada. Kalau misalnya zaman tu ada hamba, maka hamba termasuk boleh menerima zakat sekiranya ingin dimerdekakan. Keenam, orang yang mempunyai bebanan hutang. Orang yang mempunyai hutang juga boleh diberikan zakat untuk membayar hutangnya. Yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang ke-8, ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan baik serta kehabisan perbelanjaan dalam perjalanan untuk belajar. Ini ibnu sabil. Okay? Jadi senang saja tugasnya buat muka surat 29. Muka surat 29 di buku Eka selepas baca pelajaran yang kelima. Okay? Kemudian pelajaran yang keenam adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ni ialah zakat yang kita biasanya bayar pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ialah surat 30. Zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu muslim. Ataupun zakat fitrah ni zakat apa? Sebelum ni lihat di muka surat 24. Artinya zakat badan. Zakat badan. Itu zakat yang difardukan ke atas setiap individu muslim, lelaki maupun perempuan, yang berkemampuan dengan syarat-syarat tertentu, syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan diri bagi orang yang berpuasa daripada kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang keji. Orang yang berpuasa, kalau dia belum bayar zakat lagi, maka puasanya masih tidak lengkap. Mesti diikuti dengan membayar zakat. Barulah dia mendapat pahala yang sempurna. Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua hijrah, yaitu pada tahun difardukan puasa. Jadi serentak pada tahun kedua hijrah, itu setahun selepas umat Islam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah tahun pertama hijrah. Tahun berikutnya barulah difardukan puasa dan juga sekali dengan zakat. Bahkan waktu itu juga ada perang Badar. Syarat wajib zakat ada 3. Yang pertama, mesti beragama Islam. Orang bukan Islam tidak bayar zakat. Yang kedua, seseorang itu masih hidup dalam kedua-dua bahagian daripada bulan Ramadan lah maksudnya. Dia mesti di bulan Ramadan. Pertama, orang hidup pada akhir bulan Ramadan. Contohnya hari ini hari terakhir, besok hari raya. Hari ini dia lahir, maka dia kena bayar zakat. Tapi bukan dia yang bayar. Artinya wali dia kena bayar, ayah dia yang bayar. Baby tidak boleh bayar lagi. Okay? Yang kedua, hidup
pada awal bulan Syawal. Maksudnya di pagi bulan Syawal dia lahir, maka dia kena bayar juga. Bukan dia bayarlah, ayah dia yang bayar. Syarat yang ketiga adalah berkemampuan, yaitu mempunyai perbelanjaan yang lebih. Kalau tidak mampu barulah tergugur daripada membayar zakat. Bilakah waktu untuk membayar zakat? Waktu membayar zakat ini ada 4 waktu. Pertama, waktu yang harus, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib, itu selepas terbit matahari sehingga selepas terbit matahari pada hari akhir Ramadan. Ini wajib. Lepas terbit saja, terbit matahari terakhir Ramadan, maka satu kena bayar sudah besok, sebab besok tamat tempo sudah, besok hari raya sudah. Okay? Yang ketiga, waktu yang afdal, waktu yang paling utama untuk membayar zakat, itu selepas terbit matahari pada hari raya, maksudnya pagi, dari waktu subuh pada hari pertama hari raya, Raya Idul Fitri, sehinggalah sebelum mengerjakan sholat, sebelum sholat pada hari raya. Sebelum sholat itu waktu afdal. Selepas sholat maka dia jadi sedekah lah, tapi tetap kena bayar juga. Okay? Cuma dia menjadi kurang pahala dia punya puasa tadi. Yang keempat, waktu yang makruh, yaitu selepas sholat hari raya Idul Fitri. Okay? Sengaja melambat-lambatkan mengeluarkan zakat fitrah tanpa ada keuduran, tanpa ada keperluan, selepas sholat hari raya Idul Fitri, maka hukumnya adalah haram, berdosa. Okay? Bukan dosa kecil, dosa besar. Okay? Kemudian, berapakah kadar zakat fitrah? Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 gantang beras. Kalau hari ini bayarannya 1 gantang beras itu sekitar 7 ringgit lah. 7 ringgit. Yang kedua, boleh juga dikeluarkan bahan-bahan yang lain yang menjadi makanan asasi sesuatu masyarakat. Contohnya tamar, gandum, jagung, dan lain-lain mengikut makanan asasi. Kalau kita makanan asasi beras, maka ikut harga beras. Harga beras 1 gantang adalah 7 ringgit, maka 7 ringgit lah yang kena keluarkan. Jadi itu saja untuk PK. Jawab latihan di muka surat 29, kemudian muka surat 32, dan juga muka surat 33.